Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita sudah masuk minggu kedua dalam kita berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru idkum minan nar. Yang bermaksud bulan Ramadan ini awalnya ialah kerahmatan, pertengahannya ialah pengampunan, manakala akhirnya ialah kita dibebaskan daripada api neraka. Sebab itulah saudara-saudari muslim-muslimat yang dikasihi sekalian, pada kali ini saya ingin mengajak saudara dan saudari bagaimana kita nak mengejar peluang untuk kita dibebaskan daripada api neraka. 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah peluang yang saya rasakan yang cukup penting kepada kita. Bagaimana kita nak membangunkan malam di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Sesiapa yang membangunkan malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keinsafan, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Sebab itulah peluang ini jangan kita lepaskan. Kalaulah 10 malam yang pertama kita boleh lepasi dengan baik, 10 malam kedua kita boleh lepasi dengan baik, 10 malam ketiga iaitu malam yang terakhir yang mungkin kita boleh jumpa dengan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, mungkin banyak cabarannya. Setengah mengatakan bahawa gurauannya ialah bukan Lailatul Qadar tetapi Lailatul Qamdar sebagai contoh. Seolah-olah bermaksud kita ni ramai yang memfokuskan untuk beli belah, tapi kita ambil sedikit. Bagaimana kita nak membangunkan malam? Macam mana kita nak membangunkan malam? Yang pertama ialah kita solat maghrib berjamaah selepas berbuka. Yang kedua ialah kita solat isyak berjamaah bersama dengan keluarga paling kurang. Dan yang ketiga ialah kita menunaikan solat sunat tarawih. Terpulang nak lakukan 8 ataupun 20 diiringi dengan witir. Terpulang sama ada nak buat di masjid, surau ataupun di premis masing-masing. Tetapi yang paling penting jangan lupa, walaupun pelbagai pelbagai cabaran, tetapi kita cuba fokuskan. Selepas solat isyak kita solat sunat tarawih. Dan bagaimana kita nak mengisi pula sebahagian malam? Mungkin kita ambil satu cadangan yang saya rasa sesuai ialah setiap malam kita kena berbuka. Kita kena pasang alarm di handphone kita untuk kita bangun pukul 4.30. Bagi yang perempuan sebelum pergi dapur dia solat sunat tahajud dulu ataupun solat sunat hajat, mungkin ambil dalam 10-15 minit baru pergi ke dapur. Bagi lelaki pula dia mungkin teruskan dengan solat sunat tahajud, solat sunat hajat, dengan solat sunat tasbih ataupun pelbagai solat dan juga zikir yang dia boleh lakukan. Masya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat membangunkan malam ini. Dan yang seterusnya, antara bagaimana kita nak bangun malam ialah dengan kita konsisten solat subuh berjamaah. Mungkin kita akan bersahur antara pukul 5 ke pukul 6 lebih kurang begitu, dan kita jangan tidur dan jangan makan banyak-banyak. Pada saya mudah saja saya nak ceritakan bahawa berdasarkan testimoni yang saya pernah buat, kita kena makan kurma, jangan tinggalkan kurma ketika berbuka, ketika bersahur. Lepas itu kita makan sikit sahaja cukup. Kita pernah bersahur dengan biskut. Pada saya tak ada masalah. Mana yang mungkin banyak kolesterol, bersahur dengan biskut yang ada oat ataupun sebagainya, pada saya tak ada masalah. Yang paling penting ialah fokus bagaimana kita nak selepas sahur kita solat subuh berjamaah, dan setengah masjid dan juga surau Jumaat akan ada forum selepas itu. Jadi saudara-saudari muslim-muslimat yang dikasihi sekalian, yang pertamanya ialah yang pertamanya ialah kita nak bawa family kita untuk sama-sama membangunkan malam. Dan yang kedua ialah bagaimana kita nak mendidik diri kita untuk kita sendiri konsisten. Yang ketiga ialah bagaimana kita nak menghidupkan 10 hari yang terakhirnya ialah dengan kita perbanyakkan lagi sedekah. Jangan kita takut. Setengah orang takut bila bersedekah seolah-olah hartanya berkurangan, seolah-olah dia boleh jadi miskin dengan bersedekah. Tidak pernah terjadi orang yang bersedekah ini miskin. Tidak pernah terjadi orang yang bersedekah ini hidupnya susah. Yakinlah bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang melimpah ruah apabila kita dengan ikhlas kita bersedekah.
Kerana Rasulullah SAW menekankan antara perkara yang disukai di bulan Ramadan ialah kita bersedekah. Dan seterusnya yang keempat, saudara-saudari muslim-muslimat yang dikasihi sekalian, ialah kita cuba beri kegembiraan kepada ahli keluarga kita sebab kita nak menyambut hari raya. Kita cuba beri kegembiraan kepada sanak saudara yang rapat dengan kita. Ataupun kalau kita ada kelebihan, kita cuba beri kegembiraan kepada orang-orang lain selain daripada ahli keluarga kita. Dan yang paling penting ialah siapa orang lain itu. Pastinya kalau kita sebagai bos, ada staf-staf kita. Kalau kita sebagai kawan, ada rakan-rakan kita. Kita sama-sama gembirakan mereka. Dan yang kelima, saudara-saudari yang saya kasih sekalian, jangan lupa bahawa kita perlu juga untuk bersedia bermaaf-maafan dan berdoa. Agar apa? Agar segala amal ibadah kita 10 malam yang terakhir dan sebelum itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah bahawa puasa ini setahun, hanya sebulan saja dan kita tidak boleh mengqada dia, dan sama-samalah kita membangunkan malam 10 terakhir di bulan Ramadan.